Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pembentangan ini adalah tentang pelaksanaan modul Integrated STEM Inquiry Based Learning (IBL), program matrikulasi rintis 1.0 bagi program pengukuhan pendidikan STEM Inisiatif nombor 49 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Kami, Puan Lim Hui Cheng dan saya, Puan Noliza binti Adnan telah diamanahkan untuk melaksanakan modul Integrated STEM Inquiry Based Learning (IBL), program matrikulasi bagi rintis 1.0 program pengukuhan pendidikan STEM dalam bidang matematik. Berikut merupakan jawatankuasa induk dan pensyarah penyelidik dari 6 kolej yang terpilih sebagai pelaksana projek rintis 1.0. Kami adalah dari Kolej Matrikulasi Johor dan bertanggungjawab melaksanakan modul IBME Matematik. Objektif projek rintis 1.0 ialah: pertama, memberi pengalaman kepada pensyarah dan pelajar untuk mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berasaskan konsep Integrated STEM. Kedua, memastikan pelajar dapat menghasilkan produk berasaskan modul Integrated STEM program matrikulasi KPM. Dan yang ketiga, mengukur kebolehgunaan dan keberkesanan pelaksanaan modul Integrated STEM program matrikulasi KPM. Sasaran akhir bagi projek rintis 1.0 ini adalah: yang pertama, pensyarah mahir dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul Integrated STEM IBL. Yang kedua, pelajar dapat mengalami pembelajaran secara Integrated STEM IBL sehingga dapat menghasilkan produk pada akhir sesi pembelajaran. Dan yang ketiga, pemurnian modul Integrated STEM IBL mengikut dapatan keberhasilan modul yang dinilai. Sebanyak 6 modul lengkap telah dibangunkan oleh tim penggubal BMKPM bagi 6 subjek STEM iaitu biologi, kimia, fizik, matematik, sains komputer dan kejuruteraan. Semua bahan ini boleh dicapai melalui Google Site STEM Matrix melalui pautan atau kod QR seperti yang ditunjukkan di skrin. Garis masa pelaksanaan modul PBL adalah selama 4 minggu. Hasil dapatan pembelajaran yang dijangka adalah untuk menghasilkan laporan dalam bentuk PowerPoint dan video bagi setiap produk atau model atau prototype projek PBL ini. Hasil projek akan dinilai dengan menggunakan Authentic Assessment. Pelaksanaan modul PBL ini adalah berasaskan model 5E iaitu Engage, Explore, Explain, Elaborate dan Evaluate beserta model penyelesaian masalah yang merangkumi langkah 1 iaitu Identify the problems, yang kedua Represent the problem, yang ketiga Select a strategy, yang keempat Carry out the strategy, kelima Evaluate results dan yang terakhir Analyze the process. Cara pelaksanaan modul ini adalah berpandukan kepada rancangan aktiviti dalam lesson plan modul IBME yang telah digubal mengikut 4 tema yang berlainan. Kaedah pelaksanaan modul ini adalah pensyarah akan berjumpa dengan pelajar pada hari pertama selama 2 jam setiap minggu, bermula dari minggu pertama iaitu pre-practical, seterusnya minggu kedua dan ketiga untuk in-practical dan yang terakhir minggu keempat untuk post-practical. Selepas itu, pelajar akan mula berbincang dan brainstorming dengan ahli kumpulan untuk mencari jalan penyelesaian projek PBL yang mereka dapat mengikut kreativiti secara terbuka. Bagaimana pula hasil pelaksanaan modul Project Based Learning selama 4 minggu di Kolej Matrikulasi Johor? Apakah dapatan yang kami dapati? Projek PBL ini mengambil tempoh masa 4 minggu seperti yang dirancang dalam lesson plan modul STEM PBL bermula dari week 1 pre-practical, week 2 dan 3 in-practical sehingga week 4 post-practical. Kami bermula dengan perjumpaan pertama pada 30 Mac 2023 dan berakhir dengan mini exhibitions pada 2 Mei 2023. Kumpulan responden terdiri daripada 15 orang pelajar praktikal C13 iaitu modul Sains Komputer dari Kolej Matrikulasi Johor.
Mereka terdiri daripada 11 orang pelajar perempuan dan 4 orang pelajar lelaki dalam kategori sederhana. STEM IBME yang kami guna ini digubah oleh panel penggubah yang pakar dalam bidang matematik. Mereka terdiri daripada seorang pensyarah cemerlang Grade C dari IPG Pulau Pinang, seorang penyeras matematik bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia beserta 4 orang guru cemerlang subjek matematik dari Kores Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka mempunyai pengalaman dan kemahiran yang berbeza serta mendalam dalam bidang matematik. Kumpulan responden akan dibahagikan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 3 atau 4 orang satu kumpulan. Setiap kumpulan akan mendapat tajuk PBL yang berlainan tema seperti tema 1, Finance, The Power of Compounding Effects, tema 2, Strengthening Tests, Efficient Constructions, tema 3, Resultant Vectors, Directions of A Plan, tema 4, Increase Proficiency in MUET. Ini adalah ahli kumpulan 1 yang menyelesaikan projek PBL tema 1 Finance. Ini adalah ahli kumpulan 2 yang menyelesaikan projek PBL tema 2 Efficient Constructions. Ini adalah ahli kumpulan 3 yang menyelesaikan projek PBL tema 3 Resultant Vectors. Ini adalah ahli kumpulan 4 yang menyelesaikan projek PBL tema 4 iaitu Increase Proficiency in MUET. Selain daripada berdasarkan kepada modul STEM IBME ini, kami juga telah mengaplikasikan beberapa ICT tools seperti Google Site, Telegram, Padlet dan Google Drive bagi melancarkan lagi proses pelaksanaan projek PBL ini di KMJ. Pada minggu pertama pre-practical, pensyarah mengadakan perjumpaan kali pertama dengan kumpulan responden. Sebelum bermula aktiviti PBL ini, responden dikehendaki menjawab soal selidik, critical and creative thinking test, digital literacy survey and in-doing STEM survey untuk kegunaan penilaian produk PBL nanti. Hasil pembelajaran yang diperolehi dalam minggu pertama ini ialah setiap kumpulan responden berjaya menghasilkan cadangan projek proposal bagi tema masing-masing. Ini merupakan perjumpaan kali pertama kami di luar waktu PDP dengan kumpulan responden C13 pada 30 Mac 2023 di Bilik Mesyuarat Unit Matematik KMJ. Kelihatan semua pelajar menunjukkan wajah yang ceria dan semangat yang berkobar-kobar untuk memulakan aktiviti PBL ini. Selepas itu, pensyarah memberi penerangan ringkas tentang cara pelaksanaan projek PBL ini. Setiap kumpulan diberikan lembaran kerja mengikut senario dalam tema masing-masing. Tiada sebarang rangka kerja atau prosedur disediakan. Mereka diberi kebebasan untuk memahami masalah dan menerokai jalan penyelesaian masalah secara sendiri. Pensyarah hanya bertindak sebagai fasilitator dan memberi bimbingan atau tunjuk ajar jika ada keperluan. Dalam tempoh masa seminggu yang seterusnya, setiap kumpulan akan menjalankan perbincangan brainstorming untuk menerokai masalah dalam projek dan bekerjasama menghasilkan projek proposal bagi strategi penyelesaian projek PBL yang akan mereka selesaikan itu. Segala proses kerja dan gambar direkod dalam Padlet dan Google Drive.
Pada minggu kedua, setiap kumpulan akan berjumpa dengan pensyarah pembimbing untuk membentangkan projek proposal yang mereka hasilkan ini. Sesi perbincangan antara pensyarah dan pelajar diadakan untuk sama-sama mencari jalan penambahbaikan hasil proposal mereka. Pensyarah bertindak sebagai fasilitator, memberi bimbingan dan tunjuk ajar ke arah mencari jalan penyelesaian yang lebih baik. Ini merupakan suasana sesi perbincangan antara pelajar dan pensyarah. Pensyarah melihat bahawa suasana perbincangan itu menyeronokkan. Pelajar-pelajar mula memberikan komen dan bertanya soalan-soalan yang benar untuk mencari penyelesaian terbaik bagi projek mereka. Nampaknya semangat inquiry dan rasa ingin tahu di kalangan pelajar telah meningkat. Pelajar-pelajar kini menjadi lebih aktif. Hasil dapatan projek proposal setiap kumpulan disemak oleh pensyarah dan disimpan dalam Padlet dan Google Drive. Setiap kumpulan akan melaksanakan perancangan strategi yang mereka cadangkan itu dalam minggu seterusnya. Pada minggu ketiga ini, setiap kumpulan menjalankan uji cuba strategi penyelesaian mengikut projek masing-masing. Seterusnya, mereka akan menunjukkan hasil dapatan uji cuba projek kepada pensyarah pembimbing. Pensyarah akan merekod segala reaksi dan maklum balas pelajar sepanjang proses penyiapan projek PBL ini. Anda semua mesti tertanya-tanya apa yang mereka lakukan sepanjang proses pelaksanaan pembelajaran berdasarkan projek ini. Projek tema 1 adalah untuk menghasilkan satu model matematik untuk mengira jumlah pelaburan selama 30 tahun bagi dua senario yang berbeza. Mereka menghasilkan teori geometri 3D dan aplikasi Microsoft Excel untuk membangunkan model matematik bagi membantu mereka mengira kadar pelaburan dan membuat perbandingan antara dua pelabur ini, siapakah yang membuat amaran pelaburan yang lebih baik. Pada akhirnya, kumpulan ini berjaya menentukan senario mana merupakan seorang pelabur yang ideal dan bijak melalui model matematik yang mereka bina ini. Projek tema 2 adalah untuk menguji daya ketahanan dan kekukuhan suatu pembinaan. Mereka menggunakan teori pembelajaran dalam topik parabola konik untuk membina jabatan mini berbentuk parabolik dengan batang kayu aiskrim dan gru kayu. Dalam uji cuba menguji daya ketahanan, jabatan mini yang mereka bina ini mampu menampung beban sehingga 5 kg. Ini adalah satu kejayaan yang amat membanggakan. Projek tema 3 bertujuan untuk mencari hasil tambah kelajuan dan arah bagi kapal terbang dalam beberapa situasi yang diberikan dalam senario projek. Mereka telah mengaplikasikan teori hasil tambah vektor dengan menggunakan alat ICT GeoGebra untuk membantu mereka mencari penyelesaian bagi setiap situasi dalam projek dengan cepat dan tepat. Apa yang menarik perhatian pensyarah adalah bahawa kumpulan pelajar ini bermula dari awal dengan pengetahuan sifar tentang aplikasi GeoGebra, tetapi akhirnya mereka belajar sendiri aplikasi ini dan berjaya menghasilkan aplik GeoGebra yang membantu mereka mencari penyelesaian bagi masalah dunia sebenar ini. Projek tema 4 adalah untuk menghasilkan laporan analisis tentang tahap kecekapan bahasa Inggeris MUIK di kalangan pelajar kuliah responden di Kolej Matrikulasi Johor. Kumpulan ini telah mengumpulkan data melalui aplikasi Google Form dan menganalisis data menggunakan teori statistik yang mereka pelajari serta aplikasi Microsoft Excel.
Mereka berjaya menghasilkan carta grafik yang bersesuaian dengan melalui aplikasi Microsoft Excel dan membuat perbandingan prestasi, kekuatan dan kelemahan tahap kemahiran bahasa Inggeris bagi kumpulan sasaran kajian mereka. Segala hasil kerja kumpulan terakhir telah disimpan dan dinilai oleh pensyarah dalam bentuk pembentangan lisan, hasil produk dan laporan. Pada akhir minggu keempat, kumpulan responden perlu menjawab proses bagi Critical and Creative Thinking Test, Digital Literacy Survey and In Doing STEM Survey atas tujuan penilaian keberkesanan projek PBL nanti. Satu mini exhibition telah diadakan selepas minggu keempat iaitu pada 2 Mei 2023 bagi membolehkan setiap kumpulan ini membuat pembentangan kepada pelajar-pelajar lain di Kolej Matrikulasi Johor. Mereka amat kagum dengan hasil kerja kumpulan responden ini dan tertanya-tanya kenapa mereka tidak terpilih sebagai kumpulan responden. Ini menunjukkan pelajar matrikulasi amat meminati projek PBL STEM ini. Ini merupakan final project report yang dihasilkan oleh kumpulan responden dalam format PDF. Manakala yang ini pula merupakan projek PBL presentation video yang dihasilkan oleh kumpulan responden dalam format MP4. Ini merupakan palette stamp PBL IBME yang kami gunakan untuk merekod segala proses dan hasil kerja pelajar sepanjang tempoh pelaksanaan projek PBL ini. BMKPM dengan kerjasama Kolej Matrikulasi Johor telah mengadakan satu majlis apresiasi untuk kumpulan responden projek Rintis 1.0 ini. Setiap responden telah mendapat selai CJ penghargaan dari BMKPM sebagai tanda penghargaan atas usaha sama menjayakan projek Rintis 1.0 ini. Berikut merupakan tayangan montaj bagi mini exhibitions projek Rintis yang dilaksanakan di KMJ pada 2 Mei 2023. Di sini Wi. Ini kita Wi. Kita video. Ini ada teman.
Pembentangan seterusnya adalah mengenai penilaian keberkesanan pelaksanaan modul Project Based Learning minggu 1 hingga minggu 4 di Kolej Matrikulasi Johor. Penilaian keberkesanan modul PBL yang kami jalankan ini dilakukan daripada 3 aspek penting atau lebih dikenali sebagai triangular. 3 aspek yang dimasukkan itu adalah pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill dan sikap, attitude. Kami menggunakan instrumen kajian pre and post eksperimen dan borang penilaian alternative assessment. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan hasil dapatan dari segi Project Based Assessment Mark melalui borang penilaian Alternative Assessment oleh Nurul Faqni 2021. Borang ini terbagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian 1, Assessments for Learning Transferable Skill, termasuk 21st Century Skill dan Scientific Skill. Bahagian kedua, Project Outcome, termasuk project proposal, oral presentation, final product and final report. Manakala kajian pre and post experiment termasuklah critical thinking and creative thinking test, digital literacy skill survey and in doing STEM survey. Paparan berikut merupakan markah keseluruhan kumpulan responden Kolej Matrikulasi Johor dalam borang penilaian Alternative Assessment dari Nurul Faqni 2021. Penilaian ini terbagi kepada 2 kategori utama, iaitu penilaian dari segi kemahiran pembelajaran Assessment for Learning dan hasil projek atau project outcome. Dalam kategori Assessment for Learning, semua kumpulan berjaya mencapai markah lebih daripada 80 markah dalam kemahiran 21st Century Skill dan Scientific Skill. Manakala bagi kategori Project Outcome, semua kumpulan berjaya menghasilkan produk projek dengan baik dan cemerlang. Secara keseluruhannya, semua kumpulan berjaya mencapai markah keseluruhan 85 markah ke atas bagi kedua-dua kategori ini. Kami mendapati kumpulan 3 mencapai markah tertinggi iaitu 93.41 manakala kumpulan 1 mencapai markah terendah iaitu 88.29. Oleh itu, kami membuat kesimpulan bahawa objektif projek PBL ini adalah tercapai. Paparan ini menunjukkan hasil analisis dapatan Creative and Critical Thinking Star of Student Test. Terdapat 5 jenis Thinking Star iaitu Superior Creative, Creative, Balance, Critical and Superior Critical. Sebelum pelaksanaan projek PBL ini, responden Kolej Matrikulasi Johor tertumpu kepada Thinking Star Creative 33%, Balance 60% dan Critical 7%. Selepas pelaksanaan projek PBL ini, hasil dapatan menunjukkan peratus Creative Thinking Star telah bertambah sebanyak 20% manakala peratus Balance Thinking Star telah berkurangan sebanyak 20%. Ini jelas menunjukkan bahawa kesan pelaksanaan PBL ini telah berjaya mendorong pelajar KMJ berubah ke arah Creative Thinking Star. Kami menggunakan aplikasi JAS untuk membuat analisis pair sample t-test bagi taburan data pre and post test ini. Hasil dapatan menunjukkan min markah telah berubah dari 4.912 dalam p-test kepada 4.653 dalam post test. Ini berlaku kerana terdapat responden yang bertukar gaya pemikiran dari Balance Thinking Star kepada Creative Thinking Star selepas pelaksanaan rintis PBL ini.
Gambaran visual pada carta Yunpiao Creative Critical Thinking Star ini jelas menunjukkan penurunan nilai min membawa masuk lebih banyak pelajar mulai berubah dari Balanced Thinking Star kepada Creative Thinking Star selepas pelaksanaan projek PBL ini. Tambahan lagi, hasil dapatan analisis pair sample t-test ini juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara markah pre-test dan post-test selepas pelaksanaan projek PBL ini dengan nilai P0.011 yang kurang daripada 0.05. Paparan ini menunjukkan dapatan analisis Digital Literacy Skill Competency Survey. Untuk bahagian penggunaan di online service tools, hasil dapatan analisis sebelum dan selepas pelaksanaan rintis PBL ini adalah terdapat peningkatan peratusan dalam penggunaan online sharing, website searching, discussion forum, collaborative content creation, online presentation, dan digital storytelling. Ini jelas menunjukkan pelaksanaan PBL ini telah meningkatkan kadar penggunaan online service tool terutamanya untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pembelajaran. Kami juga mencari perbezaan min antara pre dan post test untuk kemahiran digital skill dari segi information skill, digital tools usage skill dan digital transformation skill. Kami mendapati bahawa terdapat perbezaan min ketara selepas pelaksanaan projek PBL ini. Perbezaan min tertinggi adalah dalam information skill iaitu 0.37 diikuti oleh digital tools usage skill 0.2 dan digital transformation skill 0.13. Ini bermaksud kemahiran pengguna digital skill pelajar telah meningkat selepas pelaksanaan PBL ini. Hasil dapatan ini dikukuhkan oleh analisis pair sample t-test yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan nilai P yang kurang daripada 0.05. Hasil ini memberikan bukti bahawa projek PBL yang dilaksanakan telah memberi impak yang positif dalam meningkatkan kecekapan dan kompetensi pelajar dalam menggunakan literasi digital. Kesimpulan pelaksanaan projek PBL ini boleh dilihat dari dua sudut iaitu pensyarah dan pelajar. Dari sudut pensyarah, pertama, terdapat perbezaan yang positif dari segi amalan dan kemahiran mengajar abad ke-21. Kedua, projek PBL ini dapat memberi impak positif dari segi kepercayaan diri, pemahaman, kemahiran abad 21 dan pedagogi pengajarannya. Dari sudut pelajar pula, pertama, critical and creative thinking pelajar telah bertambah berbanding dengan balanced thinking star berdasarkan Yunpiao Critical and Creative Thinking Test 2021. Kedua, kemahiran digital literacy pelajar juga meningkat berdasarkan hasil dapatan terdapat perbezaan yang signifikan dalam para and post module implementations of digital literacy skill competency survey. Ketiga, kemahiran abad 21, kemahiran saintifik, keterampilan lunar dan pengetahuan pelajar telah meningkat. Sikap pembelajaran pelajar menjadi lebih positif, mencabar, bermotivasi dan seronok. Keempat, kemajuan yang positif dari segi penilaian dalam pembelajaran termasuk 21st century skill, critical thinking learning skill, creative and innovative learning skill dan digital literacy skill di samping berjaya menghasilkan output projek dengan cemerlang. Kesimpulan keseluruhannya, modul STEM IBME PBL telah terbukti meningkatkan perolehan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pensyarah dan pelajar kolej matrikulasi secara berkesan.
Seterusnya, saya akan membentangkan pula hasil dapatan kajian bagi pelaksanaan rintis STEM matematik bagi pembelajaran berasaskan projek terhadap aspek penglibatan, kefahaman dan semangat inkuari pelajar. Bahagian matrikulasi KPM telah bertanggungjawab sebagai pelaksana kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 di bawah inisiatif nombor 49 iaitu pengukuhan pendidikan STEM bagi KPI 1, pemerkasaan latihan guru bidang STEM dalam pelaksanaan pendidikan STEM bersepadu melalui projek penataran modul Integrated STEM IBL atau PBL, program matrikulasi KPM Rintis 1.0. Aspek yang diberi perhatian dalam kajian ini adalah penglibatan, kefahaman dan semangat inkuari pelajar. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan pelaksanaan modul STEM Matrik PBL Matematik terhadap aspek penglibatan, kefahaman dan semangat inkuari pelajar. Dan yang kedua, untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar melalui produk yang dihasilkan oleh pelajar dalam aktiviti berdasarkan modul STEM Matrik PBL Matematik. Kajian ini dilaksanakan untuk menjawab persoalan kajian berikut, iaitu yang pertama, adakah penggunaan modul pembelajaran berasaskan modul STEM matematik memberi kesan dari aspek penglibatan, kefahaman dan semangat inkuari pelajar? Dan yang kedua, apakah tahap kefahaman pelajar dapat dikenal pasti melalui produk yang dihasilkan oleh pelajar dalam aktiviti yang terdapat dalam modul STEM Matrik PBL matematik? Fokus kajian ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanan pelaksanaan program rintis 1.0 pembelajaran berasaskan projek PBL STEM menggunakan modul STEM Matrik PBL Matematik terhadap 3 aspek sahaja iaitu aspek penglibatan, kefahaman dan semangat inkuari pelajar. Batasan kajian ini adalah dari segi persampilan kerana persampilan secara rawat tidak dapat dilakukan kerana pemilihan sampel melibatkan kekangan kesediaan pelajar-pelajar untuk terlibat selepas waktu PDP. Kerangka teori bagi kajian ini adalah berasaskan kepada model proses pengajaran BIGS iaitu bagaimana konsep dan pendekatan pembelajaran pelajar dalam konteks pengajaran, research, pendekatan pembelajaran, proses dan hasil pembelajaran iaitu produk. Berdasarkan tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahawa pembelajaran berasaskan projek dalam pendidikan STEM adalah berkesan untuk meningkatkan kemahiran kritis, kreativiti dan komunikasi pelajar. Justru, 3 aspek utama telah dipilih sebagai fokus dalam kajian ini iaitu penglibatan, kefahaman dan semangat inkuari pelajar. Berikut adalah 6 langkah aktiviti PBL berasaskan model 5E iaitu mengenal pasti, memahami dan mewakili masalah bagi engagement, memilih strategi penyelesaian bagi explore, melaksanakan strategi bagi explanation, menilaikan hasil dapatan iaitu elaboration dan evaluation dan yang terakhir analisis produk bagi projek iaitu evaluation. Tempoh pelaksanaan projek rintis 1.0 PBL STEM Matematik adalah selama 4 minggu. Bagi minggu pertama iaitu pra-praktikal, pelajar dikehendaki untuk mengenal pasti masalah dan juga memahami masalah tersebut. Pada minggu kedua iaitu dalam praktikal, pelajar perlu memberi cadangan projek atau cadangan strategi penyelesaian, prototype dan juga model. Seterusnya, pada minggu ketiga, dalam praktikal juga, pelajar perlu melaksanakan strategi penyelesaian, prototype dan juga model, penemuan data dan juga uji cuba. Dan yang terakhir, pada minggu keempat, pasca praktikal, pelajar akan didedahkan dengan mini exhibition yang akan membentangkan dalam bentuk poster, laporan, PowerPoint bagi hasil produk projek dan juga menghasilkan video pembentangan. Terdapat 4 tema yang dipilih bagi aktiviti modul STEM Matrik PBL Matematik iaitu yang pertama, tema Finance dengan tajuk The Power of Compounding Effect, Principle and Duration. Tema yang kedua, Strengthening Test dengan tajuk Efficiency of Construction. Seterusnya, tema yang ketiga, Resultant Vectors dengan tajuk Direction of Airplane. Dan yang keempat, bagi tema English Proficiency dengan tajuk English Proficiency MUAT. Kaedah kajian yang digunakan adalah melalui kaedah pemerhatian, membuat secara berstruktur dan juga penilaian pelajar yang menggunakan instrumen Authentic Assessment oleh Nurul Fadni 2021. Sampel kajian yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 15 orang pelajar jurusan Sains Komputer bagi sesi 2022 dan 2023. Batasan 1 ini adalah bagi menjawab objektif yang pertama iaitu
penglibatan pelajar dalam aktiviti modul STEM Matrik PBL Matematik. Berdasarkan petikan temu bual pelajar berkenaan aktiviti pembahagian kumpulan, didapati bahawa pelajar berasa gembira kerana mereka diberi autonomi untuk menentukan sendiri ahli kumpulan mereka. Di sini, pensyarah bertindak sebagai pembimbing dan pemantau sahaja. Seterusnya, catatan proses penghasilan projek pula dilakukan menerusi aplikasi Padlet. Di sini, pelajar akan upload hasil kerja mereka setiap minggu untuk diperhatikan dan juga untuk dinilai oleh pensyarah. Pensyarah akan melihat perkembangan mereka melalui apa yang diberikan oleh pelajar di dalam Padlet ini. Jika diperhatikan, pelajar tidak mempunyai masalah untuk berkongsi dapatan mereka pada setiap aktiviti di dalam aplikasi Padlet tersebut. Pensyarah boleh memantau aktiviti yang dilakukan oleh pelajar melalui apa yang dikongsikan oleh mereka di dalam aplikasi Padlet ini. Dapatan kedua menjelaskan tentang tahap pemahaman pelajar terhadap aktiviti modul STEM Matrik PBL Matematik yang dilaksanakan dalam projek rintis 1.0 ini. Pengkaji menilai tahap pencapaian setiap kumpulan berdasarkan rubrik pemarkahan borang penilaian Authentic Assessment oleh Nurul Fadni 2021 yang ditunjukkan di skrin. Hasil dapatan menunjukkan setiap kumpulan adalah memahami kehendak tugasan dalam modul STEM Matrik PBL Matematik dengan capaian markah tertinggi 93.41 dan markah terendah 88.29. Ini menunjukkan pendekatan PBL adalah berkesan dalam meningkatkan pemahaman pelajar terhadap subjek matematik. Dapatan ketiga ini akan memerhatikan semangat inquiry pelajar dalam tempoh pelaksanaan aktiviti PBL ini. Melalui kajian ini, pengkaji mendapati bahawa aktiviti di luar kelas sebenarnya sangat menarik minat pelajar dan meningkatkan semangat ingin tahu pelajar. Kekerapan pelajar datang berjumpa pengkaji untuk bertanyakan soalan-soalan yang berkaitan projek juga bertambah. Berdasarkan soalan temu bual yang dijalankan kepada pelajar tentang pandangan mereka terhadap aktiviti PBL dalam PDP Matematik, pelajar menyatakan bahawa aktiviti yang dijalankan ini sangat membantu untuk memberikan kefahaman yang mendalam tentang topik yang diberi, aktiviti yang menarik, menyeronokkan walaupun agak mencabar. Ini dapat diperhatikan melalui petikan temu bual pelajar seperti yang ditunjukkan di dalam jadual. Secara keseluruhannya, modul STEM Matrik PBL Matematik yang dibangunkan mampu memberikan kesan yang positif terhadap aspek penglibatan, kefahaman dan semangat inquiry pelajar, menyediakan ruang untuk pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah, memberikan tumpuan kepada proses memahami konsep dan prinsip yang mendasari topik pembelajaran, membangkitkan semangat inquiry pelajar, memupuk semangat ingin tahu dan ketidakpuasan terhadap pengetahuan yang sedia ada serta memberi ruang untuk pelajar berfikir secara bebas dan membangkitkan kepelbagaian idea dalam bentuk perbincangan dan refleksi. Sebagai kesimpulan, pembelajaran berasaskan projek dapat membantu pelajar membangunkan kemahiran kritis, kreatif dan berfikir mereka yang dapat mempengaruhi penglibatan, kefahaman dan semangat inquiry pelajar. Namun, hasil yang spesifik adalah bergantung kepada kualiti modul, gaya pengajaran serta interaksi dan sokongan yang diberikan oleh pensyarah dan persekitaran pembelajarannya. Pensyarah juga perlu merancang modul yang baik, memberikan bimbingan yang tepat dan memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan penglibatan, kefahaman dan semangat inquiry mereka. Sebagai penutup, kami ingin memberikan penghargaan kepada Yang Berusaha Pengarah BMKPM, Penyelaras Utama atau Ketua Alur Kerja Inisiatif 49 PPPM 2013-2015, Pengarah KMJ, Timbalan Pengarah KMJ, Ketua Jabatan, Ketua Matematik dan Pensyarah-pensyarah Unit Matematik KMJ. Sekian, terima kasih.